Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tammi bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, welcome back to channel. Terima kasih kerana sudi menonton channel saya, Semangat Atar. Jadi, insyaAllah hari ini saya nak bahaskan iaitu berkaitan dengan penyakit Ain. Jadi, untuk itu jangan pergi mana-mana. Teruskan bersama saya dan kita jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama dengan saya, Semangat Atar. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi welcome back to channel. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pernah tak dengar perkataan iaitu penyakit Ain? Penyakit Ain ni lebih dikenali sebagai iaitu evil eyes, mata yang jahat. Penyakit Ain ni sebenarnya adalah satu penyakit yang setiap manusia tu semua ada. Dia contohnya kalau sekiranya seseorang itu post dalam media sosial dia, wa ima Facebook, Instagram, Twitter, ataupun apa-apa saja berkaitan dengan media sosial, mesti akan berlaku satu sifat cemburu seseorang yang melihat apa yang kita post tadi. Contohnya kalau kita post iaitu kemesraan suami dan isteri, kita post anak yang cantik dan bijak, kita post kekayaan kita. Sebenarnya kita tidak boleh salahkan sesiapa yang memandang. Sebab apa? Hak mereka untuk memandang dan juga mereka perlu nak sangat mengomplain apa yang kita tulis ataupun apa yang kita update dalam media sosial kita. Contoh mata-mata yang melihat ni memberi kesan yang sangat negatif pada individu tersebut bila mana kalau dia memandang dalam keadaan yang iri hati, dalam keadaan yang takjub, dalam keadaan yang orang kata membenci apa yang kita post tadi. Tuan-tuan, boleh jadi kita akan terkena penyakit evil eyes. Sebab tu kita tak boleh salahkan orang lain. Contoh, suami dan isteri bila bergaduh, dia akan bergaduh sehingga akan menyebabkan berlaku perceraian dalam rumah tangga. Ini salah satu daripada kita tengok balik punca. Sebab apa? Sebab dia selalu mengupload apa saja berkaitan dengan hal rumah tangga, dia selalu upload dalam media sosial. Contoh, berpegangan tangan ataupun bercumbu-cumbuan ataupun bermesra-mesraan bersama dengan isteri dia. Betul, tidak menjadi satu kesalahan kepada dia. Tapi sebenarnya, dia boleh mendatangkan kesan negatif. Betul, tidak menjadi masalah kalau sekiranya kita upload apa-apa yang berkaitan dengan kehidupan peribadi kita dalam media sosial, melainkan ditonton oleh ahli keluarga itu sendiri ataupun individu itu sendiri, suami dan isteri saja. Sebab bila kita post dekat dalam media sosial, maka ramai yang melihatnya, maka akan datanglah penyakit evil eyes ataupun sifat cemburu ataupun iri hati ataupun sifat takjub kepada mereka. Sebab itulah kadang-kadang tuan-tuan, bila kita post hubungan suami isteri yang mesra dan sebagainya, mungkin akan berlaku sesuatu perkara yang negatif pada individu tersebut. Macam contoh yang kedua pula, kebanyakannya banyak ibu-ibu ni suka post gambar anak-anak dia yang comel, yang cantik, sehingga kan siap hashtag lagi, anakku yang comel, anakku yang bijak. Ataupun siap komen lagi di bawah tersebut, ramai yang komen anak cantik, anak bijak. Maka anak tadi akan terkena iaitu evil eyes ataupun panahan daripada iaitu sakit ain. Sebab apa? Orang melihat dengan nada cemburu, orang lihat dalam keadaan yang tidak senang apa yang kita post tadi. Oh, anak dia cantik lah, anak kita tak cantik. Maka akan datanglah iaitu sakit ain kepada orang yang melihat dan menyebabkan anak kita sakit. Dan ada juga yang segelintir yang suka post iaitu dalam media sosial, iaitu berkaitan dengan kekayaan dia. Semua dia nak tunjuk, pergi melancong, pergi keluar negara, pergi honeymoon, pergi Mekah, pergi Madinah dan sebagainya, sehingga menyebabkan iaitu evil eyes ataupun terbit sakit ain kepada individu yang melihat, maka berlakulah perkara negatif pada individu tersebut, menyebabkan dia sakit, ketar, lambat baik. Sebenarnya tuan-tuan, sakit ain ni boleh menyebabkan kita lambat sembuh daripada penyakit. Berhati-hati.
Sebab tu saya nak pesan kepada tuan-tuan dan para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jangan sesekali kita post dalam media sosial kita nak tunjuk kebahagiaan kita. Bahagia ni sebenarnya tak perlu ditunjuk, antara kita dengan Allah Ta'ala sahaja. Bahagia ni di antara rahsia kita, tidak perlu kita hebohkan kepada orang lain. Tidak semestinya kita tidak post dalam media sosial kita dengan isteri kita, kita dengan anak kita, kita dengan ibu dan ayah kita, kita dengan kekayaan kita, kita tidak bahagia. Tapi bahagia itu perlu dikongsi bersama dengan orang yang tersayang, iaitu ahli keluarga kita sendiri, ataupun berkongsi dengan Allah Ta'ala. Dengan doa saja kita panjatkan dan syukur saja. Itu tanda kita bahagia, bersyukur sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW, izinkan saya membaca sepotong hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia mendengar baginda Sayyidina Rasulullah SAW bagi tahu. Dan sebenarnya dalam hadis Nabi pun dah beritahu dah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia beritahu iaitu al-ainul haqq. Penyakit ain tu adalah benar. Memang ada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tuan-tuan, bila terkena penyakit ain ni tuan-tuan, Allahu Akbar, nak sembuh dia lambat, nak sembuh dia sangat sukar. Boleh sembuh, tapi nak kena jumpa dengan pakar perubatan dan sebagainya, ataupun kita nak sembuh kena banyak istiqamah dengan amalan-amalan, membaca Quran, berzikir, membaca surah Al-Falaq, membaca suratul Fatihah, membaca ayat kursi dan sebagainya, membaca ayat Quran dalam suratul Baqarah. Banyak tuan-tuan perkara, ataupun kita boleh syifa balik penyakit tadi dengan kaedah rawatan dari segi sudut Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebenarnya penyakit ain ni bukan terbit daripada perasaan iri hati kepada orang, tapi perasaan iaitu takjub bila orang melihat kita. Macam contoh, dia rajin berselfie, jap-jap selfie, lepas tu post kat dalam media sosial. Itu di antara boleh menyebabkan penyakit ain. Penyakit ain ni bila berlaku, kita susah nak solat, susah nak baca Quran, jadi riak, jadi takabur, jadi sombong. Itu penyakit ain yang akan berlaku kepada individu bila mana dia selalu post dalam media sosial dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, pernah berlaku pada zaman Rasulullah dulu, iaitu seorang daripada sahabat Nabi yang bernama iaitu Sal bin Hunayf. Sal bin Hunayf ni terkena penyakit ain daripada Amir bin Radiyah. Pada ketika itu dia ternampak iaitu Amir bin Radiyah ni tengah mandi. Sebab Amir Radiyah ni kulit dia cantik, putih, lawa, handsome, Masya Allah. Lalu pada ketika itu iaitu Sal bin Hunayf ni dia terpandang, kulit terpandang Amir bin Radiyah ni tengah mandi. Lalu pada ketika itu terketar badan dia. Lalu pada itu dia bertemu dengan baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, dia mengadu pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku nak beritahu kepada kamu bahawasanya aku terketar dan aku terkena penyakit ain." Lalu pada ketika itu Rasulullah kata benda, "Jom aku mandikan kamu." Ada dua kata ulama, iaitu bila kita terkena penyakit ain, sama ada kita boleh buat jampian minum air jampi ataupun boleh buat mandian melalui air jampi tersebut. Jadi pada ketika itu Nabi mandikan dia, terus sembuh penyakit dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sebagai seorang yang ada pemegang media sosial kita sendiri, sebab tu kita kena berhati-hati dan juga beware. Bila mana kita suka mengepost ataupun kita suka upload gambar-gambar yang keterlaluan ataupun yang biasa pun boleh menyebabkan penyakit ain kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebenarnya tuan-tuan, penyakit ain ni, bila kita melihat seseorang yang cantik, yang kacak pun boleh terkena penyakit ain pada kita. Sebab kita pandang dengan penuh takjub dan rasa cemburu. Sebab itulah kalau kita nak upload gambar, berhati-hati. Kita upload gambar dengan niat untuk berdakwah saja, ataupun kita tutup sebahagian daripada rupa badan kita. Tuan-tuan ingat, prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada merawat tuan-tuan. Bila dah terkena, bila dah parak tuan-tuan, maka sukar untuk kita berubat. Yang menyedihkan lagi tuan-tuan, bila dah kena penyakit tuan-tuan, Allah nak sembuh dia memakan masa yang agak lama, sehingga memerlukan spiritual yang kuat dan juga emosi dan juga fizikal yang kuat untuk menyembuhkan penyakit ataupun untuk disembuhkan penyakit bagi mereka yang terkena penyakit ain ataupun evil eyes ni. Saya nak kongsikan di antara beberapa perkara yang kita perlu cegah bila mana
untuk mencegah daripada terkena penyakit ain. Iaitu yang pertama sekali tuan-tuan, kurangkan kita mengupload gambar berselfie sendirian ataupun kita berselfie bersama dengan sahabat-sahabat kita. Sebab kebarangkalian di antara 50% kita boleh terkena penyakit ain bila mana orang melihat kita. Contoh, kadang-kadang orang tengok kita ni dari segi segala aspek, hidung kita, mata kita, kening kita, rambut kita, bibir kita, gigi kita, hatta hidung kita sendiri pun orang boleh nampak tuan-tuan. Kesan daripada kita selfie tadi. Contoh, cantiknya hidung kamu, itu boleh menyebabkan penyakit ain pada seseorang sebab dia iri hati ataupun dia takjub bila mana hidung kita ni mancung dan sebagainya. Sebab boleh jadi penyakit ain ni boleh berlaku bila mana orang takjub melihat keindahan rupa kita, pun boleh jadi juga tuan-tuan. Dan yang kedua pula, kurangkan mengupload iaitu gambar sepasang suami isteri yang mesra. Kadang-kadang tuan-tuan, kita sampai nak tunjuk pada orang yang mesra kita dengan isteri kita, mesra kita dengan suami kita. Ya betul, ada kata orang, Ustaz kami buat ni untuk dakwah. Tuan-tuan, dakwah ni banyak uslub, banyak fikrah. Kita boleh berdakwah berkaitan dengan suami dan isteri. Bukan dakwah peluk, cium dalam gambar, dalam media sosial, post kepada individu. Adakah dikira sebagai dakwah? Adakah dikira sebagai riak? Berhati-hati tuan-tuan. Boleh jadi bukan dakwah, tapi akan terjadi terbit riak dalam diri tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan seterusnya pula, jangan kita sentiasa upload gambar kita, kekayaan kita, kemewahan yang kita ada. Macam contoh, kita sentiasa upload gambar yang kita kereta besar, rumah besar, lepas tu isteri besar, suami besar, banglo besar, rumah 2, 3, 4 biji, yang boleh menyebabkan evil eyes ataupun pandangan yang kotor kepada orang yang melihat yang kita post tadi. Tuan-tuan, dan seterusnya pula, kurangkan kita banyak mengupload gambar anak-anak yang comel, anak-anak kita yang cantik, anak-anak kita yang bijak, anak-anak yang kita cerdik. Kurangkan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila kita upload, akan datang sifat iri hati kepada individu kita tuan-tuan. Bila kita upload gambar anak-anak kita, kebarangkalian bila anak kita sakit, jangan salahkan individu-individu yang mengatakan anak kita kena buat dengan orang dan sebagainya. Itu boleh jadi mungkin berpunca daripada evil eyes ataupun sakit ain. Orang yang melihat tadi terkena kepada anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kurangkan kita berselfie, kurangkan kita mengupload gambar bersama dengan suami dan isteri yang bermesra-mesraan, kurangkan kita mengupload gambar kekayaan kita, kurangkan kita mengupload gambar anak-anak kita. Terhindar kita daripada fitnah dan juga penyakit ain. Banyakkan membaca iaitu surah Al-Mulk dan juga surah Al-Falaq yang boleh menghilangkan kita daripada fitnah dan orang memfitnah kita, dan boleh menghilangkan daripada fitnah kubur. Tuan-tuan, baca banyak-banyak surah ni tuan-tuan. Jangan tak baca. Penting sangat surah Al-Mulk ni. Ramai yang suka mengupload gambar mereka dalam media sosial, yang suka menunjuk-nunjuk. Itu boleh jadi pada riak, boleh jadi riak kepada individu tersebut. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk makluman dan juga untuk rakan-rakan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maafkan saya, teguran ni untuk saya juga, tapi teguran ni untuk semua yang melihat video ni. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like dan share ilmiah saya ini, dan sebarkan kebaikan. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk vlog yang akan datang. Terima kasih anak-anak. Jumpa lagi.